بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهرا بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu tentang tafsir ayat-ayat berkaitan wanita. Jadi hari ini kita masuk pada sesi kita yang kedua untuk satu lagi pentafsiran ayat. Namun sebelum itu, sebelum saya lupa, suka untuk saya meraihkan teman-teman yang sudah berada bersama dengan kita pada pagi ini di ruangan komen Facebook kita. Okey, pertama sekali kita ada siapa tu? Oh, Cik Latifah kita, Masya Allah menjadi yang terawal ya, Cik Latifah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Latifah, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini.
Dan kita juga ada Puan Aliza Aziz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sihat serta ceria pagi ini. Alhamdulillah. Saya sihat. Ceria tu 80%. Okey, 80%. Okey, baik. Kita ada Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Hari ni penuh nama saya Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Terima kasih meraihkan gelaran Ustazah Dr. Sakinah Sabtu yang depan tu. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian. Alhamdulillah untuk pagi ini. Alhamdulillah Kak Syah. Thank you so much admin for this FB live. Thank you admin yang berada di belakang tabir. Admin siap dengan kitab tahu. Jangan main-main dekat belakang. Dia pun belajar juga ya. Okey, kita ada Ima di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah dekat Nur kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Cik Salimah, Roziana Abdul Rahman. Kak Siti Hajar kita juga ada di situ. Kak Siti komen apa Kak Siti? Tak keluar. Ada wording ke? Saya rasa di tempat saya tak keluar Kak Siti, nanti mungkin boleh tak tahu mungkin Kak Siti tak tahu ada mungkin post something emoticon ke apa kan dia tak keluar dekat situ. Kita ada Siti Mimi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Baini, Kak Ramnah kita ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Teman-teman, teman-teman semua ya. Okay. Admin MKS. Admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ram. Terima kasih Kak Ram kerana bersama dengan kita pagi ini. Okey, Kak Siti Hajar kata apa? Tadi dia tak keluar ya Kak Siti Hajar. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada ramai lagi lah kat situ ya. Saya tak boleh baca semua. Kita ada Syaimah, kita ada Cik Ya di situ. Kita ada Sabaria. Macam mana sebut tu nama lagi seorang ni? Saya salah sebut. Takut salah sebut ya. Tak apalah. Baca sendiri nama-nama masing-masing. Dan semualah yang bersama dengan saya pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan semuanya sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita pada pagi ini. Okey muslimat, boleh kita letakkan di ruangan komen muka surat berapa kita pada pagi ini. Kalau silap saya tak tahulah nak kata apa ya. Baik, muka surat berapa kita pada pagi ini? Mungkin ada kawan-kawan yang baru hari ini pertama kali mengikuti. Boleh sila bantu kawan-kawan semuanya. Baik, Kak Zah kata muka surat 16 Ustazah. Okey, 16. 16 ya kita ya. Okey. Ada yang lain? Kak Ram, muka surat berapa tu Kak Ram? MS saja. MS tu siapa Kak Ram? Muhammad? Tak adalah. Tiba-tiba Muhammad. Page 16, kisah Adam dan Hawa. Baik, cantik. Jadi, semua okeylah maknanya di sini jumhur ulama lah ya. Muka surat 16 hari ini kita berada di topik kita yang kedua dalam kitab kita yang baharu. Tunjuklah sekali lagi, nanti kan tanya lagi. Dalam kitab kita yang baharu ini, kita berada pada topik kita yang kedua, muka surat 16. Sebentar ya, saya lupa nak buka slide. Okey, dah 8 Oktober ya. Cepat masa berlalu, lagi 2 bulan dah nak berakhir dah. Tahun 2025. Aduhai. Saya tak kahwin-kahwin lagi. Tiba ya selit Okey, selit lagi. Dia ada dia punya. Saya tersilap ya di situ. Sebenarnya muka surat 16 bukan muka surat 18. Saya ni kenapa ya? Asyik silap muka surat je. Okay, tak mengapa muslimat semuanya, kita berada di muka surat yang ke-16 ya sebenarnya. Bukan muka surat 18. Itu kesilapan teknikal lah biasanya kita manusia tidak terlepas daripada kesilapan ya. Sebagaimana juga dengan kisah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Tentang kisah Nabi Adam dan Hawa. Ada kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Hawa dalam kehidupan mereka sebagai manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati inilah fitrahnya manusia. Kita tidak akan terlepas daripada kesilapan. Okey, baik. Perbincangan pada pagi ini akan mengemukakan
Surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36. Sebenarnya bagi saya cantik lagilah jika sekiranya ayat ini dibaca daripada muka surat daripada ayat yang lebih awal 34, 33, 32 di situ kan. Tapi tak mengapa saya meraihkan konten dalam kitab kita di sini. Nanti dalam penerangannya akan saya tambah sedikitlah apa-apa yang perlu diperkuatkan lagi dalam perbahasan ini. Baik, dalam surah Al-Baqarah kita dapati ayat 35 hingga 36 membincangkan tentang arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam dengan firman Allah yang begini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Maksudnya, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata, "Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Mungkin persoalan kita bila kita baca ayat ini, apakah yang menjadi punca Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari syurga dan ditempatkan di bumi. Dan kita juga mungkin terfikir bila kita baca dua ayat ini kan, bila kita tidak menggabungkan dia lah dengan ayat di hadapannya terlebih dahulu dan juga di belakangnya itu, kita akan terfikir bahawa pohon apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kedua-duanya agar dijauhi. Jadi yang penting di sini, mengapa ayat ini termasuk dalam ayat-ayat berkaitan wanita? Ianya sebenarnya menciptakan tentang penciptaan wanita yang pertama dalam sejarah agama kita ni lah kan. Wanita yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran bernama Hawa. Okey, bernama Hawa di sini. Sebab itu kita masukkan ayat ini sebagai ayat yang membincangkan tentang wanita. Jadi bagaimana penciptaan Hawa itu dalam kehidupan Nabi Adam alaihi salam dan bagaimana kedua-duanya hidup dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pasangan suami isteri dan apa kesilapan yang dilakukan oleh kedua-duanya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada syurga ke bumi. Baik, jika kita lihat pada penerangan ataupun syarah, bukan syarah, kita tafsirlah di sini, yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini ataupun penyusun kitab ini, sebenarnya penyusunan ini dipetik rata-ratanya lah bila saya membaca kan konten daripada kitab kita di sini, saya dapati bahawa keseluruhannya, hampir keseluruhannya, poin ini dipetik daripada kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, tafsir Al-Quranul Azim. Daripada awal tu saya dapati hinggalah kepada nanti akhirnya, sebenarnya banyak poin, banyak kontennya yang dimuat masuk ni dalam kitab berdasarkan kepada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi di awal di sini disebutkan tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan hal ini berlaku ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kita dapati bahawa
ayat ini menceritakan tentang kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Adam, yakni setelah dia memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Adam, lalu mereka pun bersujud kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mempersilakan Nabi Adam dan isterinya untuk tinggal di syurga di mana saja yang dia sukai, memakan makanan yang ada di syurga sepuas-puasnya, makanan yang baik, lazat lagi menyelerakan. Nah, kalau begitulah kalau saya terjemah, lazat lagi menyelerakan. Jadi di sini kita dapati ya muslimah semuanya, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga, ada satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam ini, iaitu Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebentar ya, saya nak tanya hujan ke tidak? Bunyinya macam hujan ya? Di rumah saya ni je eh. Saya kena tutup tingkap sekejap aja, sekejap aja. Minta maaf, maaf. Sebentar, sebentar. Okey, baik kita sambung semula. Kita dapati dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu gambaran bagaimana Nabi Adam alaihi salam Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan satu bentuk kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk tunduk hormat sebenarnya sujud di sini maksudnya lah tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan kita dapati dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-34, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Allah kata, dan kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud melainkan iblis. Jadi dalam konteks ayat ini kita dapati bahawa Allah menyebutkan tentang keingkaran yang dihadapi yang dilakukan oleh pihak iblis terhadap penciptaan Allah ini iaitu Adam manusia. Iblis dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam dan juga satu ialah kerana menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan bahawa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Jika kita merujuk dalam surah-surah yang lain, contohnya surah Al-A'raf apa kan, menceritakan kepada kita punca Nabi Adam ini tidak mahu disujudlah oleh iblis dan dengan mengatakan bahawa aku lebih baik daripada dia sebab engkau menciptakan aku daripada api sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Jadi iblis ni rasa jijik untuk dia merendahkan dirinya di hadapan satu penciptaan yang bagi dia sangat low class bagi dia lah, bagi pandangannya. Tetapi itu ialah kita nak lihat pengingkaran yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita siapa pun atau apa pun penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ianya ialah ciptaan Allah yang tidak boleh dihina. Okey, tidak boleh dihina. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat tadi dalam surah Al-Baqarah, Allah terus ceritakan selepas kejadian itu Allah perintahkan Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam syurga. Apabila Nabi Adam masuk dalam syurga, inilah yang menjadi isu pada iblis, isu kedua pada iblis ini, yang mana dia melihat bahawa tak fair kan, orang yang aku tak suka ni Allah masukkan dia dalam syurga.
Kemudian aku pula kena keluar daripada syurga. Jadi di sinilah timbulnya hasad, dengki dalam hati iblis ini sehingga bagi dia kalau aku tak dapat masuk, engkau pun tak dapat masuk. Sebab itu kita baca tadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fa azallahumasyaitan. Keduanya iaitu Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan. Ada perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh syaitan sehingga kedua-duanya itu keluar juga daripada syurga. Baik, bila kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Dalam ayat ini Allah sebut bukan Adam sahaja, tetapi Allah sebut isterimu. Maknanya dia ada pasangan. Isunya sekarang Allah ciptakan isterinya itu sebelum masuk syurga ke ataupun sesudah masuk syurga. Jadi di sini kita faham apabila Allah menyeru, memerintahkan Nabi Adam alaihissalam masuk syurga bersama dengan isterinya, bermakna Hawa diciptakan sebelum Adam tu masuk syurga. Sebab perintah itu berlaku kepada Nabi Adam dengan diiringi, digabungkan kedua-duanya sekali, dia dan isterinya. Masuk syurga, duduk diam dalam syurga, hidup bersenang-lenang dalam syurga dan makan makanan apa yang kalian berdua inginkan. Bermakna perintah itu diletakkan Allah kepada kedua-duanya. Jadi kita faham di sini sebab tu dalam kitab kita menyatakan bahawa Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki syurga. Jadi mereka berdua masuk syurga bersama-sama. Baik, ayat di atas menunjukkan bahawa Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki syurga. Muhammad ibn Ishaq menjelaskan. Muhammad ibn Ishaq dia menjelaskan dalam teks ini, setelah mencela iblis, iaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencela iblis, Allah memberikan pengarahan kepada Adam sedang dia telah mengajarkan kepadanya semua nama benda. Yang mana sebelum Nabi Adam masuk dalam syurga, sebelum Nabi Adam ini diperintahkan sujud oleh para malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan semua nama benda-benda. Maksud Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam tentang banyak perkara. Dan sebab itu kalau kita ada baca dalam sebuah hadis yang sahih menceritakan bahawa Nabi Adam ni bila Allah Subhanahu Taala suruh dia beri salam kepada para malaikat, dia terus beri salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, begitu kan keadaannya. Untuk menunjukkan Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmunya. Bila kita fikir secara logiknya, bagaimana Nabi Adam yang baru saja Allah ciptakan itu boleh memberi salam? Boleh tahu macam mana cara nak beri salam dengan fasih, tanpa pelat, tanpa keadaan yang ragu-ragu, dengan penuh keyakinan, kerana Allah telah mengajar Nabi Adam dengan segala macam ilmu. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-33 Allah kata qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda. Sebab Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam itu dengan pelbagai macam perkara. Maka setelah Adam menyebutkan nama-nama benda itu kepada para malaikat, Allah Azza wa Jal berfirman, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Taala menguatkan statementnya dengan mengatakan kepada malaikat, bukankah telah aku katakan kepada kalian, ini Allah beritahukan kepada para malaikat bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi. Maknanya tidak ada apa yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata nak ciptakan Adam, Allah akan ciptakan Adam dan Allah akan ajar dia dengan segala satu perkara sehingga Adam itu menjadi manusia yang berilmu, makhluk yang berilmu hingga mampu mencapai tahap lebih baik daripada para malaikat. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, iaitu yang ada, yang kita zahirkan, yang kita sebutkan, dan apa yang telah kamu yang selalu kamu sembunyikan, iaitu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, apa yang tak kita beritahukan kepada orang ramai. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tahu yang zahir dan yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah.
Maka bila Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah ajarkan kepada dia dengan segala satu ilmu kepada Nabi Adam ini sehingga Allah beritahukan kepada para malaikat, inilah ciptaan aku. Yang aku perintahkan pada kalian untuk sujud itu sebab dia adalah makhluk yang mulia di sisi aku. Baik, kemudian Nabi Adam ni di sini setelah semua insiden itu berlaku kan, Nabi Adam alaihi salam menyebutkan nama-nama benda kepada para malaikat dan dalam kitab ini dan di sini menyebutkan bahawa penerangan ini, pentafsiran ini dipetik daripada kitab tafsir Imam At-Tabari kan. Kalau kita lihat pada nota kaki lah nombor 23 di situ. Namun yang penting ialah saya juga mendapati bahawa sebenarnya Imam Ibn Kathir rahimahullah dia memetik pendapat Imam At-Tabari itu lalu dimuatkan dalam kitabnya. Jadi bila Imam Ibn Kathir memetik pendapat Imam At-Tabari, dia menyatakan bahawa dengan riwayat kisah ini, kemudian Adam dirasa mengantuk. Setelah semua peristiwa Allah ajarkan dia dengan ilmu, kemudian dia pun beritahukan kepada para malaikat setiap nama-nama Allah perintahkan kepada dia untuk sebutkan kepada para malaikat itu. Nabi Adam dia rasa mengantuk. Bila dia rasa mengantuk dan tertidur, lalu diambillah sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya sebelah kiri. Ini menceritakan, perenggan ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah ciptakan Hawa. Okey, jadi ketika Nabi Adam tidur, yang dia ngantuk tadi kan, dia tidur, Allah pun ambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya sebelah kiri dan membalut tempat itu dengan sepotong daging sementara Adam masih tertidur. Kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk itu isterinya yang bernama Hawa. Selanjutnya dia menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Jadi ketika rasa mengantuk itu telah hilang dan Adam pun dia terbangun dari tidurnya, dia tiba-tiba melihat ada seorang wanita di samping dia. Nabi Adam ni kalau saya rujuklah pada penerangan ni dalam beberapa kitab lah, antaranya kitab Imam At-Tabari kan, tafsir Imam At-Tabari ni, dia ceritakan bahawa Nabi Adam ada tanya kepada manusia kat sebelah ni, "Kau siapa?" kan. Kau ni siapa kan? Kenapa duduk tepi aku ni?" Macam tu kan. Jadi wanita ni kata, "Aku Hawa." Dia kata gitu kepada Nabi Adam. Wallahu a'lam riwayatnya sahih ke tidak lah. Tapi itu kisah yang dimuatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab dia. Dan Nabi Adam pun kata beginilah kepada wanita ini, "Dagingku, darahku." Sebab Allah ambil daging dia tadi kan, untuk bentukkan Hawa ni, tulang Nabi Adam juga diambil untuk bentukkan Hawa ini, dagingku, darahku dan isteriku. Maka dia pun merasa tenang bersamanya. Jadi hiduplah keduanya dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang aman. Kita lihat beginilah, ini hikmahnya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Hawa dalam syurga bersama dengan Nabi Adam. Kerana Allah yang Maha menciptakan tu, Allah Maha mengetahui manusia memang dia tak boleh hidup sendirian. Contoh Nabi Adam, dia seorang lelaki, dia perlukan teman dalam kehidupan dia. Bosanlah kan kalau kita duduk sorang-sorang, tak ada kawan, takkan nak cakap dengan pokok pula. Betul tak? Takkan kita nak cakap dengan pokok, takkan kita nak berbual sorang-sorang, takkanlah kita nak buat semua sorang-sorang kan. Dia bosan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha bijaksana, Maha penuh dengan kasih sayangnya Ar-Rahim kan. Allah tahu manusia ni dia sangat sunyi. Manusia ni dia tak boleh hidup sendirian. Maka sebab itu kita lihat Allah tunjukkan kepada kita bila Allah ciptakan Adam, Allah juga ciptakan Hawa. Untuk menunjukkan juga manusia ini diberikan pasangannya. Setiap insan ada pasangan-pasangannya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Allah, kita fikir, kenapa Allah tak ciptakan lelaki-lelaki? Kan? Kenapa tak lelaki-lelaki? Dah tentu-tentu berdua je kan. Takkanlah lelaki dengan perempuan. Kita fikir begitu kan. Tetapi ini hikmahnya lah. Nak tunjukkan bahawa daripada lelaki dan wanita, daripada kedua inilah, makhluk kedua inilah akan berkembangnya zuriat keturunan. Okay, kalau lelaki-lelaki macam mana nak berkembang zuriat keturunan? Tak adalah kita pada hari ini, betul tak? Jadi adanya Nabi Adam, adanya Hawa menunjukkan bahawa berkembanglah zuriat keturunan hinggalah adanya umat manusia sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Jika Allah ciptakan lelaki dengan lelaki, bagaimana?
Walaupun kita kata tak mustahil kalau Allah nak berikan lelaki dengan lelaki pun boleh ada zuriat keturunan. Tetapi tidak begitu cara penciptaan Allah. Untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, untuk menunjukkan kehebatan Allah, untuk menunjukkan bahawa makhluk dia ni tak boleh nak tentukan ataupun melawan fitrah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi kita wanita, okey, khususnya lah sebab konteks kita perbincangan ialah kuliah muslimah kan. Kita wanita, kita perlukan lelaki. Begitu keadaannya. Allah ciptakan fitrah kita begitu. Wanita perlukan lelaki. Kita tak boleh kata, oh aku tak ada lelaki pun boleh hidup lah. Tak boleh cakap gitu ya muslimat. Jangan sombong sangat kita ni. Kadang hidup ni kan sombong. Tak ada lelaki pun boleh hidup lah kan. Buat apa ada lelaki? Tak boleh cakap begitu. Allah ciptakan kita dengan fitrah yang tersendiri. Ada lelaki, ada wanita, hidup secara berpasang-pasangan, begitu keadaannya. Untuk menunjukkan bahawa manusia ini saling lengkap melengkapi antara satu dan yang lain. Sebab itu ada Nabi Adam, ada Hawa. Bila kita baca pentafsiran ini, kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini bukan saja-saja. Ada tujuannya yang tersendiri, lelaki dan wanita. Tujuannya lah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melihat bahawa penciptaan wanita itu sendiri ialah tujuannya lah bukan untuk suka-suka, bukan untuk menemani seorang lelaki, bukan itu saja. Tetapi tujuannya untuk mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu keadaan kehidupan kita. Jadi di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Hawa tu tadi dalam syurga, sebelum kedua-duanya dimasukkan dalam syurga, sebagai satu bukti yang kukuh kepada kita bahawa manusia ini memerlukan kepada teman dalam kehidupan mereka dan mereka perlu hidup bersama dengan jenis mereka sendiri, manusia dan manusia. Tak bolehlah manusia dengan haiwan atau manusia dengan jin, kan begitu. Lain ceritanya nanti kan, manusia ataupun manusia dengan malaikat, kerana dia tak ada frekuensi yang sama. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak membiarkan penciptaan Nabi Adam itu solo, seorang begitu kan. Allah ciptakan Hawa. Allah gandingkan Nabi Adam dengan Hawa, okey, alaihassalam di situ untuk menunjukkan kepada kita bahawa inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, maha sempurna, yang menunjukkan manusia itu hidupnya saling lengkap melengkapi. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan baginya seorang isteri dan menjadikan dia tenang bersama isteri itu, maka Allah pun berbicara langsung kepadanya, iaitu Allah kata apa tadi? Dengan ayat kita yang ke-35 yang kita baca di awal pengajian kita itu tadi, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Maka kami pun katakan kepada dia, itu kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu, okay, mungkin boleh dibulatkan dalam kitab kita ataupun digariskan perkataan itu, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Dan Allah berikan keutamaan-keutamaan itu tadi kepada kedua-duanya, iaitu makanlah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah dan kalian tetaplah sesuka hati kalian dalam syurga ini. Syurga ni sangat luas ya. Muslimat, syurga ni sangat luas. Bertingkat-tingkat. Allah ciptakan syurga itu. Sangat luas dan kita pun tak boleh nak gambarkan keluasannya. Sangat dalam, sangat tinggi dan sangat segala-galanya lah. Sangat indah. Dan dua je ni manusia ni. Allah kata duduk. Nak duduk mana duduk. Nak makan apa makan dalam syurga ni. Tetapi ada syaratnya. Sebab tu Allah kata dalam Quran ini ayat 35, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi inilah yang kita kata ujian bagi Adam dan Hawa. Okey, muka surat 18. Okey, baru betul. Muka surat 18 di sini. Ujian bagi Adam dan Hawa. Allah tak pernah, ini juga bukti ya muslimat, saya nak kata Allah tak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa ujian. Allah akan berikan kepada kita dengan ujian walaupun hidup kita sesenang apa sekalipun. Kena ingat itu. Contohnya Nabi Adam dan Hawa. Allah berikan kepada kedua-duanya dengan kesenangan hidup dalam syurga. Dengan kesenangan daripada sudut rezeki. Nak makan apa makan. Hidup bahagia, hidup tenang, aman, damai dalam syurga itu. Tetapi ada ujiannya. Ujian ni ada syarat tu tadi. Kan? Apa Allah kata? Wala taqraba hazihi syajarah. Tapi jangan dekat pokok yang satu ini. Itu
ujian bagi Adam dan Hawa. Okey, jangan dekat pada pokok ini. Kita biasa ginilah, bila dipanggil ia sebagai satu larangan, itulah ujian kan dalam hidup kita. Okey, jangan buat tu, jangan buat ini. Ini undang-undanglah yang perlu kita patuhi. Adakah kita kuat untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan? Begitulah keadaannya kan. Jadi Allah pun beritahu kepada Nabi Adam, jangan dekat pada pokok ini. Baik. Ibn Jarir At-Tabari, itu Imam At-Tabari mengatakan, Allah telah melarang Adam dan isterinya memakan buah pohon tertentu dari pohon-pohon yang terdapat di syurga dan bukan semua pohon. Maknanya Allah berikan Nabi Adam itu dengan kebebasan. Nabi Adam dan isterinya itu Hawa tadi kan. Dengan kebebasan. Nak makan apa, makanlah. Okey, dengan makanlah. Tetapi tak semua pokok boleh makan. Maksud tak semua pokok, buah daripada pokok tu boleh dimakan. Ada pokok yang Allah beritahu kepada Nabi Adam, jangan dekat. Bila Allah kata, la taqraba, bermaksud jangan makan. Kalau dekat pun tidak boleh, kita faham. Maksudnya jangan makan, jangan duduk, jangan pegang. Itu maksudnya. Jadi di sini Imam At-Tabari berkata lagi dalam tafsirnya. Dia kata, tetapi keduanya malah memakan buah dari pohon larangan tersebut. Allah cuma kata jangan dekat tadi. Tapi isunya sekarang kedua-duanya itu makan. Bermakna ini kesalahan yang sangat besar yang telah dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Dan dalam kitab-kitab tafsir menyatakan bahawa tiada kepastian tentang nama pohon yang dilarang. Kerana tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Maksudnya di sini, mungkin kita ada menemui beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pohon larangan ini. Tetapi isunya adakah riwayat itu sahih? Maka sebab itu di sini dikatakan bahawa tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maksudnya dalam ayat yang Al-Quran yang lain dan juga tidak dijelaskan dalam riwayat hadis-hadis yang sahih. Mungkin ada hadisnya tetapi hadis itu tidak sahih ataupun riwayatnya tidak dapat dikenal pasti. Maka di sini kita dapati ada juga di kalangan para ulama tafsir yang menyatakan bahawa pohon itu mungkin pohon pear, buah pear lah. Saya tak tahu buah pear ni dalam bahasa Melayu apa ya. Saya cuba nak terjemahkan lah tapi saya rasa pear juga kan. Mudah-mudahan betul lah. Sebab dalam kitab dia letak apa dekat situ? Buah pear lah kan. Dia eja cuma ejaan dia. PIR. So saya nak letak PIR takut orang tak faham dan sebagainya. Saya rasa letak je lah bahasa Inggeris buah pear. Jadi kata pohon anggur, ada juga pandangan yang kata itu ialah pohon anggur dan ada juga yang menyatakan bahawa ianya adalah buah tin. Namun menurut pada pendapat Imam Ar-Razi yang mana kita peganglah dengan pandangan dia kata apa di sini? Tidak ada. Ini adalah pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat. Tak ada kepentingan untuk kita tahu tentang nama buah-buahan itu. Tak ada kepentingan ataupun nama pokok itu kan. Dia kata tak mendatangkan manfaat bagi orang yang mengetahuinya. Tidak pula memudaratkan untuk orang yang tidak mengetahuinya. Maksudnya kita tahu ke, kita tidak tahu ke, ia tak ada isu. Pokok apa ke, apa kan tak ada isu. Kan di situ. Takut pula nanti kalau sebut nama pokok dia tak nak makan. Begitu keadaannya kan. Manusia ni macam-macam perangai, betul tak? So tak perlu tahu. Tak ada manfaat pun. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pun tak sebutkan pokok apa. Dan dan Nabi SAW juga tidak ada menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih pokok itu bagaimana bentuknya dan sebagainya. Yang disebut ialah kita panggil pokok ini ialah pokok larangan. Okey. Jadi sini dikatakan bahawa Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dan juga yang lainnya merajihkan pendapat ini dan inilah yang benar. Maksudnya pendapat yang mengatakan tak mengetahui pun tak ada masalah tentang
tentang nama pokok itulah, nama buah-buahan itu. Sebab ada jugalah macam tadi kan pandangan-pandangan yang menyatakan sedemikian. Okeylah kalau siapa yang nak berpegang bahawa pokok tu pokok anggur, okey pokok tu pokok tin, itu hanya berdasarkan kepada pendapat kita sahaja. Okey, namun untuk kita katakan secara muktamadnya memang betul pokok tu pokok ni anggur, itu tak bolehlah. Begitu kan. Cuma di sini hanya diketengahkan tentang pandangan-pandangan di kalangan para ulama tafsir. Kemungkinan pokoknya ialah pokok ini dan sedemikian. Okey, baik. Seterusnya di sini. Dalam kitab menerangkan bahawa apa yang dibuat oleh syaitan. Okey, syaitan membuat onar. Syaitan buat onar apa onar yang dia buat syaitan ni? Ya Allah, tak habis-habis syaitan ni kan. Mula-mula dia dah tunjukkan perangai ni kan. So kita nampak di sini syaitan ni dia buatlah satu, sebab tadi pun saya dah terangkan bila Nabi Adam dan Hawa Allah masukkan dalam syurga dan dia duduk senang lenang, syaitan ni dia tak senang duduk melihat keadaan yang sangat membahagiakan yang ada pada Nabi Adam dan Hawa. Jadi sebab tu banyak kali saya ingatkan, kalau kita ni kalau nampak orang dengan pandangan yang tak senang duduk, mata merah, hati dengki, benci kan, rasa pelbagai macam perasaan lah yang menggusarkan bila melihat kesenangan orang lain, ini ialah sesuatu yang kita warisi daripada syaitan. Sifat syaitan ni. Sebab inilah pertama sesuatu pertama yang dibuat oleh syaitan pada manusia, mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga. So bila dia nampak tu keadaan yang sangat membahagiakan pada pasangan suami isteri ni lah, dia ni jealous kan. Dah masuk syurga, lepas tu Adam ni ada isteri pula kan, cantik pula tu, hidup tenang aman damai kan. Dia menyampah kan. Bila dia menyampah ni apa dia buat? Dia buatlah sesuatu supaya dikeluarkan kedua-duanya itu daripada syurga. Dan dia menggunakan point apa? Larangan Allah pada Nabi Adam tu tadi dengan Hawa. Kan Allah larang jangan dekat pokok tu kan. Jadi syaitan ni tahulah kalau Adam dengan isteri dia ni makan pokok tu, Allah akan buat sesuatu kepada mereka berdua hingga mereka berdua ini akan jadi orang yang rugi. So dia gunakan poin itu untuk memperdayakan Nabi Adam dan juga isterinya. Sebab itu di sini dia kata lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga, itu sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana. Kalau kita lihatlah dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah yang lain, adalah diceritakan bahawa iblis ini, syaitan ni kan, dia jadi seolah-olah penasihatlah kepada Nabi Adam dan dia kata kepada Nabi Adam, aku ni penasihat untuk engkau. Bukan Allah tak bagi kan engkau makan pokok tu, Allah cuma tak nak engkau jadi malaikat je. Actually boleh je makan pokok tu. Inilah kata iblis kepada Nabi Adam. Akhirnya kedua-duanya pun terpedaya. Sebab apa? Sebab iblis ni, syaitan ni dia bersumpah dengan nama Allah. Kan? Bahawa pokok ni sebenarnya tak ada apa-apa, boleh makan. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi Adam dengan Hawa tu terpedaya dan percaya kepada kata-kata iblis, syaitan ni kan. Dia macam inilah. Mungkin ada isu kenapa Nabi Adam tu dia percaya. Kan Allah dah cakap jangan kawan dengan syaitan. Sebab ada dalam ayat yang lain Allah ingatkan kepada Nabi Adam, jangan kawan dengan syaitan ni, jangan terpedaya sebab syaitan ialah musuh engkau yang paling nyata. Tapi Nabi Adam percaya juga. Biasalah manusia dia naif dia macam kita ni kadang-kadang bila nampak orang baik kan, kita tak ada rasa macam tak ada ragu kan pada kebaikan orang. Cuma bila kita belajar tentang kisah Nabi Adam ni, bagi saya hidup ni sangat perlu berhati-hati. Orang yang paling baik itulah kadang-kadang paling jahat. Maaf saya sebut begitu. Orang yang paling baik dengan kita, itulah orang yang paling jahat sebenarnya dengan kita. Kadang-kadang lah, tak semua saya kata. Cuma itulah kita perlu banyak berhati-hati dengan insan. Sebab insan ni manusia-manusia di sekitar kita. Manusia ni banyak topeng. Kita tak tahu sejauh mana kebaikan orang itu. Ataupun kita tak dapat tebak hati orang dengan kita kan. Bila kita lihat kisah Nabi Adam pun tak boleh tebak apa sebenarnya yang cuba dirancang oleh iblis syaitan ni kan terhadap dia.
Dan dia percaya sebab apa? Kata-kata iblis tu yang mengatakan bahawa aku ni lebih lama duduk dalam syurga dari engkau. Jadi aku lagi tahulah, maknanya sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah dah ciptakan iblis terlebih dahulu. Jadi Nabi Adam ni percaya sebab dia hidup dulu daripada kita. Gitu keadaannya kan. Takkanlah dia nak bohong. Lagi pula dia menggunakan nama Allah ketika dia bercakap pada Nabi Adam. Jadi bagi dia ini nasihat orang lama-lama, gitu keadaannya. Ini nasihat orang lama-lama yang kita jangan nilah biarkan kan orang lama-lama dia makan garam lebih dulu daripada kita, gitu keadaannya. So Nabi Adam ni terpedayalah kan dengan kebaikan, dengan nasihat iblis syaitan tu tadi. Jadi ini juga kita kata satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah ya, untuk menunjukkan kepada kita bahawa makhluk yang Allah ciptakan ada pelbagai macam jenis dan kebaikan itu semuanya tulus. Ya, kebaikan yang dipamerkan di hadapan kita ni tak semuanya tulus, tak semuanya kita perlu ambil dengan dengan rasa yang macam mana dengan rasa yang terlampau percaya, begitu keadaannya. Kalau kita terlampau sangat percaya kepada seseorang, besar kemungkinan akhirnya nanti kita ni akan menjadi mangsa pada pada diri orang itulah kan. So, hidup ni perlu banyak sangat berhati-hati. Ini antara perkaralah yang kita boleh pelajari daripada kisah Nabi Adam alaihissalam dengan syaitan yang berlaku antara kedua-duanya. Jadi bila Nabi Adam digelincirkan, maknanya Nabi Adam ni dia makan buah daripada buah larangan dalam syurga itu. Maksud digelincirkan dari syurga itu sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ialah maksudnya pakaian, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan dan ketenangan. Ini maksudnya dari segala kenikmatan yang ada dalam syurga. Maka semua ni hilang daripada Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu juga. Maka Allah memerintahkan keduanya keluar dari syurga dan turun ke bumi. Jadi bila Allah perintahkan keduanya keluar daripada syurga, turun ke bumi, kita lihat di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya wa qulna ya adam wa qulna bitu wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan mana tadi? Serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Yakni tempat tinggal rezeki dan ajal sampai waktu yang ditentukan. Serta batas waktu yang ditetapkan hingga kemudian datanglah hari kiamat. Jadi bila Nabi Adam tu dia dah makan pohon itu kan. Dalam Al-Quran juga ada menceritakan. Antaranya dalam surah Al-A'raf menyebutkan bahawa pakaian keduanya, Nabi Adam dan juga Hawa, tertanggal. Jadi aurat masing-masing terbuka. Bila aurat masing-masing terbuka dan kedua-duanya melihat diri masing-masing dalam keadaan yang tidak berpakaian itu, kedua-duanya lari. Daripada diri masing-masing lah kan, kerana malu kan, lari. Bila lari tu, Nabi Adam ni dia cuba bersembunyi. Dan kalau dalam kitab diceritakan bahawa tentang perwarakan, maksudnya tentang posture badan Nabi Adam ni, dia sangat tinggi. Bila dia tinggi tu kan, kalau dia lari pun nak sembunyi macam mana? Contoh kalau kita kecil ni, orang kata badan kecil ni nak sembunyi boleh lah balik tembok. Tapi Nabi Adam sangat tinggi. Okey, disebutkan di sini bahawa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sebagai seorang lelaki yang tinggi. Lebat rambutnya seolah-olah dia adalah pohon kurma yang tinggi. Kita tengok pokok kurma kan kalau pergi Mekah, Madinah ke apa kan. Madinah lah biasanya kalau pergi kebun kurma tu, nampak tak pohon kurma tu tinggi dia macam mana? Tinggi melampai gitu kan. Itu umpamaan ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam keadaan yang tinggi begitu, macam mana dia nak sembunyi? Dia fikir tak boleh sembunyi. So dia lari bagaimanapun dalam syurga tu yang luas tu, syurga tu kan milik Allah. Allah tahu di mana Nabi Adam sembunyi. Jadi di sini kita dapati bahawa Nabi SAW ceritakan tentang keadaan Nabi Adam ini. Ketika Adam dia makan pohon itu, tiba-tiba tanggallah pakaiannya. Yang pertama kali terlihat darinya adalah auratnya. Yang pertama kali Allah lihatkan ialah auratnya. Ketika melihat auratnya, dia berusaha melarikan diri
menyembunyikan diri dalam syurga, namun rambutnya tersangkut di pohon tersebut. Sebab apa? Pokok dengan dia dah lebih kurang sama tinggi tu. Bila dah lebih kurang sama tinggi, Nabi Adam ni dia berusaha untuk melepaskan rambut dia itu kan daripada pokok tu. Kalau lihat pada riwayat yang lain, Nabi Adam ni dia ada dialog dengan pokok ni. Nabi Adam kata ginilah kat pokok ni, "Pokok kau lepaskan aku." Nabi Adam kata gitu kan, "Pokok lepaskan rambut aku, lepaskan, lepaskan." Dia minta merayu kepada pokok itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun bila melihat situasi Nabi Adam ini, Allah pun tanya kepada Adam kan, "Adam, adakah engkau ingin lari dari aku?" Jadi Nabi Adam alaihi salam pun menjawab, "Ya Rabbi, wahai Tuhan, tidak. Tetapi aku malu." Bukan dia nak lari daripada Allah, tapi dia malu. Pertama, ada dua rasa malu di sini yang perlu kita faham. Pertama itu ialah rasa malu kerana auratnya terbuka. Kan kita kalau aurat kita terbuka, of course kita akan rasa malu. Melainkanlah kalau kita memang tak ada rasa malu. Tapi Allah ingatkan kepada kita menerusi peristiwa ini, apabila manusia kita ini manusia terbuka aurat kita, pertama sekali yang perlu ada pada diri kita inilah rasa malu. Kerana melihat aurat sendiri yang terbuka. Sedangkan kita nampak konteks pada waktu itu, Nabi Adam dengan Hawa je berdua, bahkan suami isteri nak dimalukan apanya, tak ada orang lain pun dekat situ. Namun, fitrahnya manusia ini kita faham, kita ada rasa malu. Bila pakaian kita terbuka, dalam keadaan yang tak perlu untuk dibuka tu kan, terbuka pada waktu itu juga. Jadi dia sembunyi. Pertama, rasa malu kerana auratnya terbuka. Kedua ialah malu pada Allah. Ini Nabi Adam maksudnya. Malu pada Allah sebab apa? Dia dah terima arahan Allah tadi kan. Yang Allah perintahkan kepada dia agar tinggal dalam syurga, makan semua apa yang dia boleh nak makan tadi kan. Dan Allah ingatkan kepada dia, satu Allah ingatkan apa? Jangan dekat pokok ini. Ada lagi peringatan yang kedua, Allah ingat kepada dia apa? Jangan kawan dengan syaitan. Syaitan tu musuh engkau Adam. Tapi dia leka, dia lalai dengan dua arahan tersebut. Sebab itu bila sudah berlaku, orang kata nasi sudah menjadi bubur, dia tak boleh ubah apa yang sudah berlaku. Maka inilah rasa malu terhadap Allah itu datang. Sedangkan Allah dah berikan kepada dia dengan pelbagai macam nikmat, tetapi dia macam mana dia boleh leka? Sebab tu dia rasa aku malu pada engkau ya Allah. Kerana dua perkara ini. Okey, satu kerana auratnya yang terbuka, kedua kerana apa? Dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga yang perlu ada pada kita muslimat. Kita buat dosa kita patut malu. Kita buat dosa jangan bangga dengan dosa kita. Okey, kita buat dosa tapi isunya hari ini kita dapati orang buat dosa bangga. Kan, buat dosa tunjuk dekat IG, buat dosa tunjuk TikTok, ambil rakam video, kemudian upload, mempertunjukkan, bertontonkan dosa kita kepada orang ramai. Baik-baik orang tak tahu, baik-baik orang tak tahu, akhirnya orang jadi tahu. Mana letak rasa malu itu? Namun bila kita balik semula kepada fitrah penciptaan kita ini yang bermula daripada Nabi Adam alaihi salam, kita dapati bahawa manusia bila dia buat dosa, pertama sekali yang menyelinap masuk pada diri dia ialah rasa malu. Malu pada Allah. Sebab apa? Buat dosa. Jadi kita belajar juga pada hari ini, okey, manusia yang berdosa, seorang pendosa, harusnya dia itu memiliki rasa malu yang sangat tebal pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita juga belajar, actually dia tak letaklah dalam kitab kita di sini kan. Tetapi saya nak datangkan juga, saya nak bawakan juga. Allah ceritakan tentang taubat Nabi Adam dan juga Hawa. Sebagai bukti kepada kita, manusia bila dia buat dosa, dia malu pada Allah tu tadi kan, dia mesti taubat pada Allah. Bukan buat dono, kan buat doa tak apalah, buat dosa kan. Hidup bila lagi nak buat dosa. Mungkin ada orang cakap gitulah ya muslimat kan. Bila lagi kita nak buat dosa kan, hidup ni sekali je, buat dosa banyak-banyak, lepas tu taubatlah bila-bila nak taubat. Kalau kita merujuk kepada apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang peristiwa ini, mereka berdua, itu Nabi Adam dan Hawa. Tatkala mereka berdua malu dengan dosa mereka, mereka terus memohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, mereka berdua memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk dalam ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah itu kan, terdapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fatalaqqa Adam", ayat yang ke-37 ya, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, innahu huwat tawwabur rahim." Allah ceritakan kepada kita, kemudian Nabi Adam menerima taubat, menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Ini ialah pada ayat yang berikutnya, sebab dalam kitab kita bincang ayat 35 hingga 36. Kalau kita rujuk pada ayat yang ke-37, setelah Allah ceritakan tentang peristiwa ini, tentang kesilapan, kesalahan dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Hawa dalam syurga yang telah terikut kata-kata iblis, syaitan tu tadi kan, apa yang berlaku ialah mereka bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada mereka berdua dengan kalimat-kalimat taubat. Yang kita faham inilah kalimat taubat yang pertama, doa taubat yang pertama yang Allah ajarkan kepada umat manusia yang dilantunkan oleh Nabi Adam dan juga Hawa. Dalam surah Al-Baqarah tidak menyebutkan tentang doa tersebut. Tetapi doa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-23. Apakah doanya? Ini yang saya kira kita semua biasa dengan doa ini, iaitu doa pertama yang Allah ajarkan kepada makhluk bernama manusia. Apa doa yang perlu dibaca ketika kamu nak bertaubat kepada Allah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat doa itu, iaitu menerima taubat itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Maksud kami menganiaya diri kami sendiri di sini ialah kami dah melakukan dosa. Ini bermaksud kita zalimi diri kita sendiri. Bila seseorang insan dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, dia melanggar perintah Allah, dia telah menzalimi diri dia sendiri. Kerana apa? Orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang melanggar perintah Allah, mereka ini akan diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita yang buat sendiri, tak ada orang paksa kita untuk buat dosa itu. Itu menunjukkan bahawa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Sebab itu ungkapan di sini dimulakan dengan Rabbana zalamna anfusana. Satu bentuk pengakuan di hadapan Allah bahawa kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, oleh kerana kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah, kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan kalau sekiranya Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Mereka yang tidak mendapat pengampunan Allah, mereka yang tidak mendapat rahmat Allah, mereka ialah insan yang rugi. Jadi hidup kita ini ya muslimat, saya nak kata ginilah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita ni melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa. Sebab kadang-kadang, kenapa saya kata tidak melakukan dosa? Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita ada dosa yang telah kita lakukan. Jadi tak salah untuk kita sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Kerana begini, hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengampunan kepada dia, Allah berikan rahmat kepada dia, Allah akan berikan setiap sesuatu kemudahan, kesenangan dalam kehidupan dia. Jadi Nabi Adam sebelum dia dan isterinya turun ke bumi, sebab itu untuk memudahkan perjalanan kehidupan mereka di bumi, mereka perlu bertaubat kepada Allah. Mereka perlu mendapat rahmat Allah, perlu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kehidupan mereka di atas muka bumi ini dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan padahal bahkan dalam keadaan yang mana kita tahu mereka ialah makhluk manusia pertama yang menjalani kehidupan di atas muka bumi. Tidak ada lagi manusia. Jadi bermulalah daripada Nabi Adam dan Hawa adanya kehidupan di atas muka bumi ini. Jika tidak
pada rahmat Allah, jika tidak dengan panduan hidayah Allah, taufik Allah, bagaimana mereka akan menjalani kehidupan di atas muka bumi. Sebab itu doa sangat penting. Okey, kita jangan sesekali meninggalkan doa. Nabi Adam, Hawa di sini kita dapati mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kalimat ini kepada mereka supaya mereka sentiasa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 37, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Okay, kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, di perenggan kita yang muka surat 19, di perenggan yang terakhir di atas itu, tentang Adam dan Hawa tinggal di syurga hanya sebentar di siang hari. Ini ialah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mana menyatakan tidaklah Adam tinggal di syurga kecuali waktu antara salat asar hingga tenggelam matahari. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain, Ibn Abbas menyatakan Adam diturunkan di daerah yang disebutkan Dahnah, terletak antara Makkah dan Taif. Diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, dia berkata Adam diturunkan di negeri India dan Hawa di Jeddah, sedangkan Iblis diturunkan di Distimisan beberapa kilometer di luar kota Basrah, dan ada pula watak seekor ular di sini diturunkan di Asfahan. Ular ini disebutkanlah sebagai kata pemudah cara, pemudah cara facilitate, yang facilitate lah untuk membawa mereka ni ke pohon tersebut. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Tetapi saya tidak berapa tidak berapa berpeganglah dengan pandangan inilah. Ini cuma sebagai tambahan maklumat sahaja untuk info sajalah, namun untuk kita berpegang sebagai hujah tidak. Sebagai info dan maklumat sahaja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya iaitu hari Jumaat. Mengapa demikian? Nabi kata begitu. Hari Jumaat ialah hari yang terbaik. Kita pun biasalah tahu Jumaat ialah hari yang kita panggil sebagai hari yang berkat untuk kita umat Islam. Okay. So di sini mungkin berdasarkan daripada hadis ini yang mana Nabi SAW kata apa? Bila matahari itu naik di hari Jumaat, itu ialah hari yang terbaik. Kerana pada hari Jumaat itu Nabi Adam diciptakan. Dan pada hari itu juga dia dimasukkan dalam syurga, dan pada hari itu juga dia dikeluarkan darinya. Maka ini kecantikan yang terdapat dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat takdir Allah tu memang indah sebenarnya. Cuma kita ni manusia, bagaimana kita nak melihat hikmahnya? Bagaimana kita ni manusia melihat setiap susunan kehidupan kita ini sebagai sesuatu yang akan bawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika begitu keadaannya, insya-Allah saya katakan setiap apa pun yang berlaku, walaupun kita nampak tadi kisahnya sangat tak berapa best lah kan, tak berapa menarik kisah itu kan. Nampaknya Nabi Adam dah bagus-bagus duduk dalam syurga, tapi kemudiannya terpaksa keluar daripada syurga kerana onar yang dibuat oleh syaitan. Bila kita baca, begitulah sebenarnya kehidupan. Allah sengaja mentakdirkan semua kisah ini untuk menunjukkan bahawa beginilah hidup kita. Hidup kita ada orang baik, ada orang jahat. Betul kan? Tak semua manusia akan baik. Tapi ada manusia yang kita jumpa, ya Allah perangai, dahsyat kan. Pijak semut tak mati. Rupanya Allah manusia bertopengkan syaitan. Kita sampai begitu ayat kita kan. Allah sendiri tunjukkan kepada kita, kita akan diuji dalam hidup kita ini dengan pelbagai macam perangai manusia di sekitar kita, dengan pelbagai macam larangan. So kita ni nak buat ke tidak? Ataupun kita ni sanggup untuk tinggalkan ke tidak larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita ni, bagaimana untuk kita berhadapan dengan semuanya. So bila kita belajar tentang kisah Nabi Adam dan Hawa ini, kita dapati bahawa hidup memang tak sentiasanya bahagia.
ada kadang-kala Allah datangkan watak-watak sampingan ya untuk menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, menguji kita ni bagaimana kita membuat keputusan. Jika tidak ada sin yang begini ya, maksudnya watak-watak sin yang begini kan, kita tak belajar tentang mana yang buruk, mana yang baik. Kita tak belajar bagaimana menjadi orang yang melakukan kesilapan. Kita juga tak belajar nak bertaubat pada Allah itu bagaimana. Kerana orang yang bertaubat biasanya dia belajar tentang taubat, dia tahu tentang taubat apabila dia buat salah. Kita buat salah, baru kita tahu, oh aku kena taubat pada Allah, aku buat salah. Kita akan lebih dekat pada Allah kerana merayu pada Allah supaya ampunkan setiap kesalahan kita. Jadi sebab tu saya kata daripada tadi, Allah tidak pernah mentakdirkan jalan hidup kita ini dengan saja-saja. Tetapi Allah yang Maha mengetahui, yang Maha berilmu daripada kita, yang tahu tentang takdir hidup kita ini, Allah tentukan dengan hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Kita hari ini memang kita tidak tahu apa hikmahnya muslimat. Tetapi bila kita nanti dengan keadaan kita sabar, berhadapan dengan kehidupan kita itu kan, kita sabar, kita tenang, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lambat laun kita akan tahu rupanya ini adalah hikmahnya. Kenapa dahulu Allah uji saya? Kenapa dahulu Allah datangkan orang yang jahat dalam hidup saya? Kenapa dahulu Allah kecewakan hati saya? Kenapa dahulu ada manusia yang mempermainkan saya? Kenapa dahulu begitu dan begini dalam hidup kita? Kita akan dapat jawapannya. Tapi dengan syarat, bila kita ini diuji oleh Allah, kita perlu kembali kepada Allah. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa itu. Mereka Allah uji dan mereka melanggar perintah Allah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Adakah mereka terus mengingkari tentang kesilapan diri mereka? Mereka tak kata, setan ya Allah, setan tu ya Allah yang suruh saya buat ni semua. Saya bukan nak buat pun. Mereka, Nabi Adam dengan Hawa tak menyalahkan antara satu dan yang lain juga. Nabi Adam tak, ni Hawanya pasal lah aku jadi gini. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan begitu ya. Nabi Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Nabi Adam. Ada riwayat yang menyebutkan begitu, tapi riwayat yang tak berapa kuat lah kan. Cuma kita nak kata yang paling sahih menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran, secara umumnya kita dapati bahawa tidak ada satu pun sin dalam ayat Al-Quran ini di mana Nabi Adam dan Hawa menyalahkan orang lain, menyalahkan makhluk lain atas kesilapan mereka sendiri. Yang mereka lakukan di sini sangat mulia, iaitu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan benar bertaubat yang akhirnya daripada diri seorang yang pendosa mengangkat kembali harga diri mereka menjadi manusia yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah keadaan hidup kita. Bila ada buat satu kesilapan, jangan terlampau ego dengan diri kita. Ataupun jangan terlampau ego dengan prinsip hidup kita. Jangan terlampau ego dengan bahawa kita ni hebat. Sebab manusia takkan berlepas daripada melakukan kesilapan. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu mereka ada melakukan kesilapan. Tetapi sebaik-baik insan yang melakukan kesilapan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik muslimah, kita lihat ya kepada kesimpulan perbincangan pada hari ini. Keseluruhan daripada surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36 dan saya dah kuatkan juga tadi dengan ayat-ayat yang lain, antaranya ayat yang ke-33, 34 dan juga 37 di akhirnya kan tadi kan, berkaitan tentang taubat Nabi Adam dan Hawa itu tadi, kita dapati bahawa keseluruhan perbincangan kita ini ingin mengangkat tentang kemuliaan Nabi Adam, Hawa dan anak keturunannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita ini umat manusia sebagai penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan berbeza daripada jin, berbeza daripada malaikat, syaitan semua kan, ni semua ciptaan Allah. Tetapi kita ni Allah berikan dengan kemuliaan-kemuliaan yang tertentu bermula daripada penciptaan awal itu tadi, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan daripada Nabi Adam alaihi salam adanya Hawa isterinya, seterusnya ada anak-anak mereka, zuriat keturunan mereka hinggalah sampai kepada hari ini dan sampailah nanti pada hari kiamat. Manusia itu akan berkembang, seterusnya membentuk kehidupan,
yang baiklah untuk mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan yang kedua, kita lihat di sini, maksiat dia memberikan pengaruh buruk. Okey. Contohnya tadi dalam kisah Nabi Adam dan juga Hawa, ketika mereka melanggar perintah Allah itu tadi, mereka mendapat kesan yang buruk dari Allah, iaitu segala kenikmatan dilucutkan daripada diri mereka. Pakaian, makanan, minuman, rezeki, ketenangan hidup yang aman damai dalam syurga, semuanya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dicampakkan, maknanya mereka diletakkanlah, diturunkan ke bumi dan mereka perlu hidup dalam keadaan yang berusaha mencari penghidupan. Maksudnya kalau dekat syurga tu tak perlu nak cari-cari dah. Tak perlu cari makan, tak perlu nak cari pakaian, semuanya ada dengan sendirinya. Tetapi bila turun di bumi, ini kita kata sebagai kesan akibat daripada pengingkaran tadi ya. Bila mereka turun ke bumi, perlu cari kehidupan, perlu cari kita panggil apa ni, makanan kan, perlu cari pakaian, semuanya. Perlu belajar untuk membina rumah, semuanya perlu dibuat sendiri. Jadi ini kita panggil sebagai kesan ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang melanggar perintah Allah. Bermakna kita belajar begini ya muslimat, seboleh mana kita ni setiap hari berusaha hindar diri kita dari melakukan dosa. Walaupun saya kata memang sukar. Sebab kita memang ada je dosa yang kita buat. Sebab apa? Kita tak boleh terlepas daripada kesilapan. Tetapi kita boleh berusaha untuk tidak melakukan dosa. Selama mana kita berusaha, maka itulah jalan yang terbaik. Agar kita sebenarnya lebih dekat kepada kebaikan. Supaya kelebihan itu mendominasi hidup kita daripada kejahatan ataupun keburukan. Kalau keburukannya lebih, nanti kebaikannya kurang. Bila kebaikan kurang, kita akan terus-terusan buat dosa dan kita akan lupa untuk bertaubat kepada Allah ataupun kita tak kisahlah kita taubat ataupun tidak. Tetapi kalau kita menjadi seorang muslimah yang mana kebaikan sangat banyak, kebaikan di sekeliling kita dan kita berusaha ke arah kebaikan itu, mencipta kebaikan itu dan sentiasa dekat dengan kebaikan dengan usaha kita lah, kita kena usaha, ada effort. Kalau tak ada effort susah. So, kita akan dapati kalau kita ada buat silap, itu yang memudahkan kita untuk mengaku kesilapan kita. Itu yang akan menjadikan kita insan yang jiwanya sangat jernih. Sehingga kalau ada apa-apa perkara silap, kita akan nampak, kita akan jadi insan yang mana mudah untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT dan juga mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Itu pentingnya. Mengapa kita perlu dekat dengan kebaikan. Supaya kalau kita buat apa-apa perkara yang melanggar perintah Allah, kita lebih mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketiga. Kurang nampak ya yang ketiga di situ. Permusuhan syaitan terhadap manusia perlu diketahui bagi menjaga diri dari godaannya. Kita perlu tahu setiap apa onar syaitan ni buat, kejahatan-kejahatannya. Semua ini Allah terangkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis-hadis baginda. Contohnya, kalau masih ingat lagi lah, dalam banyak perbincangan kita di kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Ad-Dawa, kita banyak bincangkan tentang tipu daya syaitan, apa yang syaitan buat, bagaimana nak dinding diri daripada syaitan, semua tu kita dah belajar dah. Dan penting untuk kita belajar, untuk kita tahu. Orang kata kan, kalau tak kenal, tak cinta bukan. Kalau tak kenal, kita tak tahu macam mana kita ni nak dinding diri kita. So kita kena tahu. Bila kita tahu baru kita ada kata plan, ada jalan bagaimana kan. Oh ini perbuatan jahat, syaitan suka kita buat macam ini. So kita jangan dekat. Kenapa ada satu rasa tak nak dekat? Sebab kita ada ilmu. Kita tahu bahawa ini ialah kerja syaitan. Kita tahu bahawa ini ialah perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan kita kepada syaitan. Jadi kita tinggalkan. Bermakna permusuhan syaitan dengan manusia itu dia berlangsung sejak dia bermusuh dengan Nabi Adam sampailah nanti berlaku hari kiamat. Dia takkan henti. Ini sumpah dia di hadapan Allah. Aku akan goda, aku akan ganggu anak Adam daripada arah kanan, kiri, depan dan belakang. Ingat ya, ini sumpah syaitan. Jadi kita belajar tentang semua ini daripada kisah Nabi Adam itu tadi.
Syaitan dah lama dah sumpah di hadapan Allah. Dia tak akan lepaskan kita ni manusia. Dia akan buat apa saja sehingga kita ni akan sama-sama dengan dia masuk dalam api neraka. Okey, tapi Allah ingatkan kepada syaitan, kau buatlah apa yang kau nak buat. Kau nak goda manusia, godalah. Kau tak akan goda, maknanya kau akan dapat goda, tapi ada orang yang kau tak akan dapat. Iaitu mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka yang betul-betul menjadi hamba Allah yang mencari keampunan dan keredaan Allah. Okay, golongan-golongan ini kau tak akan mampu untuk bawa bersama-sama masuk dalam neraka engkau. Jadi tugas kita sekarang ialah untuk masukkan diri kita dalam syurga. Kita tak nak bersama dengan syaitan. Kita nak bersama dengan para nabi, para syuhada, para solihin dalam syurga. Siapa yang memilih untuk bersama dengan syaitan, itu ialah pilihan dia. Kita hari ini belajar dan berusaha ke arah yang terbaik, tetapi apa-apa yang berlaku adalah atas pilihan anda sendiri. So jangan salahkan mana-mana pihak. Sebab nanti bila seseorang itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, bila seseorang itu dia masuk dalam api neraka dan dia berbual dengan syaitan dalam api neraka, syaitan kata apa? Aku berlepas diri daripada engkau, aku tak ada kena-mengena dengan engkau. Engkau, siapa suruh engkau buat dosa? Aku tak suruh. Syaitan akan kata begitu kepada kita. Setelah kita masuk dalam api neraka dan kita rasa dia akan boleh bela kita dan kita rasa dia tu akan bersama-sama dengan kita, tapi syaitan, dia buat tak kenal kita. Kau siapa? Aku tak kenal ke? Pernah kenal ke? Macam pernah nampak tapi tak kenal. Itu kata-kata syaitan pada kita dalam api neraka. Kita akan terhenyak. Kita akan duduk, menyesalnya aku dengar cakap engkau. Menyesalnya aku ikut engkau. Kita akan kata begitu. Jadi sebab itu Allah dalam Al-Quran ni penting ya muslimat. Kenapa kita perlu banyak membaca Al-Quran? Bila kita baca Al-Quran, kita akan baca banyak sangat ayat-ayat tentang syaitan yang mengajak manusia kepada jalan kemusnahan. Dan kita juga akan baca banyak dalam Al-Quran ini tentang kebaikan, tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, sehingga memberikan motivasi yang sangat tinggi pada diri kita untuk melakukan banyak kebaikan yang membawa kita masuk dalam syurga Allah. Okey, baik, seterusnya. Yang terakhir di sinilah tentang keutamaan taubat. Okey. So kita belajar tadilah juga tentang keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ada melakukan dosa. Tidak kira sama ada dosa besar ataupun dosa yang kecil. Kita jangan rasa dosa-dosa besar tu jelah kena taubat dosa kecil tak payahlah taklut. Jangan kata taklut. Yang kecil itulah akan menjadi besar. Dan kita tak tahu dosa kita kecil yang mana satu yang akan bawa kita menuju kepada dosa yang besar. Jadi sebab itu kita ni sebagai hamba Allah, bila kita melakukan satu dosa walaupun ianya kecil, kita perlu kembalikan diri kita kepada Allah. Istighfar kepada Allah, tinggalkan dosa itu. Beginilah kita ambillah contoh di kalangan para ulama salaf. Di kalangan mereka, apabila mereka melakukan dosa, mereka ini akan melihat dosa itu kecil kan, seperti gunung yang akan menghempat mereka. Okay. Jangan jadi sebagaimana orang yang dia biasa melakukan dosa. Orang yang biasa melakukan dosa, dia akan melihat dosa itu seperti mana lalat yang hinggap di atas hidung dia. Lalat hinggap di hidungnya, dia cuma tepis, dah sudah. Begitu saja keadaannya. Tidak ada rasa risau, tidak ada rasa takut. Pada dosa yang dia buat kerana dia rasa biasa saja. Kecil saja dosa itu. Tapi ikutlah sebagaimana para ulama salaf tersebut. Mereka ini sangat takut dengan dosa walaupun dosanya sekecil zarah. Mereka akan lihat bahawa dosa inilah yang akan memusnahkan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Maka begitulah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ini dengan satu motivasi diri yang sangat tinggi untuk terus-terusan menjadi insan yang menjaga diri kita ini daripada terjebak dengan perangkap syaitan. Dan kita belajar juga tentang Hawa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi menemani Adam ni yang sangat sunyi, tanpa ada pasangannya. Begitulah fitrah-fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pagi ini dengan memberikan kepada kita kefahaman, motivasi diri yang tinggi untuk terus beramal dan juga memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat terus menduduki
meneruki peperiksaan meneruki pengajian lah, duduk dalam kelas-kelas dan juga beramal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Okey muslimat, terima kasih di atas perhatiannya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.